Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Zahid buat pengakuan yang pasti buat Anda terkejut. Zahid Hamidi akhirnya buat pengakuan ini. Masih menjadi tanda tanya, walaupun sudah banyak yang menjangkakan timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah daripada Barisan Nasional dan juga daripada GPS. Namun akhirnya Zahid buat pengakuan siapa yang akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan pasti ini akan mengejutkan Anda. Zahid akhirnya buat kenyataan ini. Daripada biharian.com, Zahid tentukan siapa timbalan Perdana Menteri, isi kuota Barisan Nasional dalam Kabinet Anwar. Barisan Nasional menyerahkan kepada pengerusinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, untuk menentukan calon timbalan Perdana Menteri yang akan mewakili gabungan itu dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan, berkata, meskipun isu berhubung jawatan timbalan Perdana Menteri itu ada dibincangkan pada mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional sebelum ini, tiada nama tertentu yang disebut bagi mengisi jawatan terbabit pada mesyuarat berkenaan. Kita ada bincang jawatan itu, namun siapa calonnya belum ditetapkan lagi. Terpulang kepada pengurusi Ahmad Zahid kerana mandat diberikan kepada pengurusi. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, keputusan untuk siapa yang akan mengisi kuota Barisan Nasional dalam pentadbiran Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia ke-10 adalah Zahid Hamidi yang akan tentukan. Jadi saya berfikir tuan-tuan dan puan-puan, adakah mungkin Zahid Hamidi pun boleh mengisi kuota tersebut sebagai timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Apa komen Anda? Apa pendapat Anda jika itu berlaku? Ataupun siapa yang boleh menjadi timbalan Perdana Menteri? Tapi satu nama ini yang banyak orang cakap layak menjadi timbalan Perdana Menteri untuk Anwar Ibrahim adalah Muhammad Hassan selaku timbalan Presiden UMNO. Tokmat, ada yang kata Tokmat sangat sesuai menjadi Perdana Menteri, sangat berkepimpinan, berpotensi. Kita dapat melihat komitmen Tokmat sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri, ramai yang setuju. Melalui kajian saya juga, semalam saya dapat kajian berkenaan dengan siapa yang layak menjadi Perdana Menteri. Saya buatlah beberapa contoh di situ, beberapa pilihan, bukan contoh, beberapa pilihan. Dan pilihan pertama yang paling banyak mendapat undian adalah Muhammad Hassan ataupun Tokmat, sebanyak 60% undian, dan melebihi beberapa ribu, sudah mengundi beberapa ribu responden. Dan dalam pada itu saya menyatakan juga pilihan-pilihan yang lain, namun tidak mendapat peratusan yang tinggi. Peratusan yang tertinggi adalah Muhammad Hassan yang mempunyai undian tertinggi sebagai Perdana Menteri di komuniti saya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan jaminan 2 jawatan timbalan Perdana Menteri akan diwujudkan di bawah kabinetnya dalam kalangan wakil komponen kerajaan perpaduan. Beliau juga berkata demikian, ia akan diisi oleh wakil masing-masing daripada Barisan Nasional pertama, dan yang kedua adalah daripada gabungan Parti Sarawak. Jadi memang tidak ada harapan lagi Syafiq Abdallah, tuan-tuan dan puan-puan, sebab Blok Borneo sudah pasti yang diambil adalah jumlah kerusi yang tertinggi dimenangi dalam PRU15, dan sudah pasti itu adalah GPS. Selepas kemelut pelantikan Perdana Menteri berlarutan selama 5 hari, susulan tiada gabungan parti yang memperoleh majoriti mudah pada pasca pilihan raya umum ke-15, Presiden PKR akhirnya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di Istana Negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya keputusan untuk timbalan Perdana Menteri Malaysia akan ditentukan oleh Zahid Hamidi. Jadi apa komen Anda? Siapa yang boleh menjadi timbalan Perdana Menteri? Anda boleh komen di bawah, Anda boleh terbuka untuk cadangan di ruangan komen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan bersama di dalam channel ini. Kita menantikan apa episode politik seterusnya di Malaysia. Tewas di situ, ia boleh dilihat sebagai referendum kecil terhadap Anwar, terutama jika calon Perikatan Nasional blok pembangkang terbesar yang menang. Cabaran ketiga, belanjawan mini pada 19 Desember. Anwar telah menyatakan akan memanggil sidang Dewan Rakyat pada 19 November dengan agenda awal adalah undi percaya terhadapnya. Usul itu lebih baik
lebih kepada simbolik, memandangkan majoritinya akan diuji apabila ahli parlimen mengundi untuk rang undang-undang ataupun RUU belanjawan mini bagi meluluskan belanja pengurusan kerajaan, khususnya gaji penjawat awam. Sidang itu juga hampir pasti menyaksikan usul Perdana Menteri untuk seorang speaker baru. Kedua-duanya perlu diluluskan dengan majoriti mudah. Seterusnya, cabaran seterusnya bagi Perdana Menteri ke-10 adalah Perhimpunan Agung UMNO 21 Desember pada bulan depan. Jika Anwar berjaya melepasi ujian itu, cabaran seterusnya adalah jika rakan barunya dalam UMNO dapat meyakinkan akar umbi parti untuk menyokong kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Perhimpunan Agung UMNO dijadwal berlangsung pada 21 hingga 24 Desember. Sejak 1998, acara tahunan ini menjadi medan untuk menyerang Anwar. Sebagai pembuat keputusan tertinggi dalam UMNO, perwakilan parti boleh memutuskan untuk kepimpinan tertinggi menarik diri dari kerajaan perpaduan dan membawa kepada keruntuhannya. Ini pasti sangat cabaran yang sangat besar untuk Anwar Ibrahim. Menantikan Perhimpunan Agung UMNO pada 21 hingga 24 Desember ini. Jadi sudah semestinya Anwar perlu yakinkan kepimpinan UMNO, supaya kepimpinan UMNO ini dapat meyakinkan akar umbi di dalam kepimpinan UMNO itu, supaya dapat tetap konsisten menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga bersama-sama dengan Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan. Dengan 26 kursi, UMNO merupakan gabungan ketiga terbesar dalam kerajaan perpaduan. Perwakilan parti juga boleh menggantung ataupun menyingkirkan mana-mana pemimpin. Seterusnya, mengangkat pemimpin yang menentang kerjasama dengan Pakatan Harapan. Bagaimanapun, menentang kerajaan perpaduan membawa kepada risiko menjejaskan hubungan dengan Istana Negara pula. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya cabaran bagi Anwar Ibrahim adalah pilihan raya negeri PRN bermula pada Mac 2023. Jika Anwar mampu melepasi cabaran pada musim tengkujuh ini, cabaran seterusnya yang bakal dihadapi oleh Perdana Menteri ke-10 Malaysia adalah PRN di 6 negeri, yaitu pertama Kelantan, kedua Terengganu, ketiga Kedah, keempat Penang, kelima Selangor, dan seterusnya negeri 9. PRN ini akan menguji sama ada Pakatan Harapan dapat memeterai kerjasama pilihan raya dengan Barisan Nasional ataupun tidak. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jika Anwar Ibrahim gagal dan berdasarkan keputusan PR 15, ia hampir pasti menjamin kemenangan PN di Kelantan, Terengganu, dan Kedah. Ia juga mendedahkan negeri yang ditakbir Pakatan Harapan dengan risiko jika berlakunya banyak pertemuan banyak penjuru. Jadi beberapa cabaran untuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang terdekat adalah kerajaan perpaduan perlu dibentuk secepat mungkin. Yang kedua, pilihan raya pada 7 Desember di Padang Serai dan juga Dun Tioman, Parlimen Padang Serai dan juga Dun Tioman, dan belanjawan mini pada 19 Desember ini, serta Perhimpunan Agung UMNO pada 21 Desember, dan juga pilihan raya negeri bermula pada Mac 2023. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah cabaran Perdana Menteri ke-10 kita, Anwar Ibrahim. Dan kita harap semuanya dapat dipermudahkan dan tidak lagi lah ada tarik dirilah, sorong papan, tarik papan lah, nanti tidak silap hari bulan tidak sampai berapa tempo sudah tukar kerajaan lagi. Itu rakyat tak suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap kelima-lima cabaran ini Anwar dapat melepasi dengan cemerlang sekali. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode seterusnya Politik di Malaysia.